Nombor 1 adalah X ni adalah dia kata selepas tentera Jepun menyerah kalah So untuk kembalikan keamanan, sebab apa tak aman? Sebab dalam tempoh ini berlakunya keganasan iaitu 14 hari PKM menguasai tanah Melayu So apakah pentadbiran tersebut? British Military Act. Administration atau MBA ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil apa? P apa? Pentadbiran tentera British. Okay, very good. Pentadbiran tentera British Okay, nombor 2. Tanda sama-sama yang kamu punya Nombor 2. Semasa pentadbiran Melayu tanah Melayu telah berubah menjadi taraf apa? Kelas? Tanah jajahan. Jajahan Jajahan. Okay, boleh nombor 2. Nombor 3. Nanti kita tengok video lepas ni. Kalau okey lah. Okey, yang baru masuk kita berada pada ulang kaji bab 4 form 4 soalan objektif. Okay, boleh buka dekat modul Telegram masing-masing. Siapa yang ada printer boleh print. Siapa yang tak ada printer boleh salin jawapan kamu hantar kat saya nanti. Okey, Raja 1 menunjukkan struktur pentadbiran Melayu Union atas gambar MU. Okey, X Melayu Union Majlis Raja-Raja. Okey, X tu apa? Majlis. Kelas, X tu apa? Kelas, dengar suara saya tak? Dengar. X tu apa? Majlis Eksekutif. Eksekutif. Majlis Eksekutif Okey, pentadbiran Melayu Union telah mengubah status tanah Melayu daripada naungan kepada jajahan mahkota. Apakah ciri pentadbiran Melayu Union? Kelas. Diketuai oleh Gubernur British. Okey, diketuai oleh Gubernur British. Sultan menjadi ahli majlis raja-raja. Sultan menjadi ahli majlis. Syarat kerakyatan diketatkan, dilonggarkan. Dilonggarkan. Okey, dilonggarkan. Sebab tu salah yang ni. Okey, dilonggarkan. Okey, Singapura disatukan ke diasingkan? Asing. Diasingkan. So jawapan dia 1 dan 2. 1 dan 2 apa? A. Pembentukan Melayu pada tahun 1946 menimbulkan rasa tak puas hati orang Melayu. Bagaimanakah orang Melayu menentang penubuhan Melayu Union? Soalan ni simple je, soalan senang je ni. Walaupun soalan bagaimanakah tapi soalan ni simple sahaja. Kongres. Kongres Melayu. Okey, mengadakan kongres. Kongres ni perhimpunan Perhimpunan Melayu yang akhirnya melahirkan UMNO. Kongres pertama, kongres kedua. Lepas tu Persatuan Melayu dihidupkan. Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Perak. Persatuan-persatuan Melayu telah dihidupkan. So jawapan dia 3 dan 4. Nombor 6. Apakah sumbangan tokoh tersebut? Dia buat apa? Kelas nombor 6 jawapannya apa? Menentang Millennium Union. Okey, menentang Melayan Union menentang Melayan Union. Okey. Nombor 7, X adalah apa? Okey, faktor penyerahan Sarawak kepada British disebabkan desakan waris tahta. Satu lagi. Masalah keuangan kerana dalam Perang Dunia Kedua banyak kerosakan yang berlaku. So untuk baik pulih Charles Warner-Brooke dia tak ada duit, so dia ada masalah keuangan untuk membangunkan semula infrastruktur. So dia terpaksa serahkan Sarawak kepada kerajaan British. Okey, nombor 8.
Charles Wennerbrook menghantar Jared T. McBrien mendapatkan tanda tangan. Cara yang digunakan oleh Jared T. McBrien adalah menggunakan cara apa kelas? Dia watak sama dengan watak dekat Tanah Melayu iaitu Sir Hiram McMaker untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. Okay, Melayu Union. Cara apa kelas? Dia sama je watak dua orang ni. Cara apa? Rundingan. Tipu muslihat. Very good. Okay, 9 X adalah tipu muslihat, mengenepikan surat wasiat. Okay, menimbulkan penentangan. Satu lagi. Rakyat Sarawak menentang bertentangan dengan Perlembagaan 1941 iaitu perlembagaan yang memberi taraf. Taraf apa you kena tahu ni? Perlembagaan ini memberi taraf berkerajaan apa kelas? Berkerajaan apa kelas? Sendiri. Berkerajaan sendiri Okay, malangnya dia tak dapat dilaksanakan. Kenapa tak dapat dilaksanakan perlembagaan ni? Sebab apa tak dapat dilaksanakan kelas? Sebab dah diambil oleh British. No. Tengok situasi pada masa tu. Kenapa tak boleh nak dilaksanakan 1941? Bila umum je perlembagaan ni tapi tak dapat dilaksanakan kerana berletusnya perang. Perang apa? Dunia. Perang Dunia Kedua atau pendudukan Jepun di Sarawak. Okey, pemimpin berikut telah dihukum gantung. Okey, Rosli Dobi, Mosidi Sidek, Awang Ramli. G ni. Salah Jun. Okey, apakah iktibar dia? Iktibarnya apa kelas? Nilainya apa? Mereka ini adalah golongan penentang dipanggil menubuhkan rukun berapa? Rukun apa? Golongan menentang. Rukun 13. Pandai. Siapa jawab rukun 13 tadi? Siapa Aisyah. jawab? Aisyah. Okey, rukun 13 Okey, iaitu mereka telah melakukan penentangan secara drastik iaitu membunuh Rosli Dobi sanggup berjuang untuk negara. Okey, walaupun lepas tu menerima hukuman. Okey, soalan 11, mengapakah kerajaan British ingin menguasai Sabah? Memenuhi kepentingan British. Ingin memenuhi kepentingan British dari segi bahan mentah. Yang kedua, adakah Sabah ini ada masalah kewangan juga? SBB? Betul. Tak ada kan sebab dia syarikat kan? Dia desakan juga daripada kerajaan British. So 1 dan 2 Okay, soalan seterusnya. Mengapakah British bertindak demikian menghantar mereka ini memindahkan pemimpin-pemimpin Sabah ke Tanah Melayu dan ditukarkan mereka, perkhidmatan mereka? Apa jawapan dia kelas? Kelas, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Melumpuhkan gerakan nasionalisme. Melumpuhkan gerakan nasionalisme. So, kamu tengok terus kepada soalan struktur. Soalan struktur. Okay, saya bagi masa kat kamu jawab. Okay, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 struktur. Soalan nombor 1 struktur. Jawab, saya bagi masa 5 minit cukup. Sebab cadangan jawapan ada. Okay, lepas tu hantar dekat grup. Saya tengok jawapan dia okey, kita bincang terus.
Boleh 5 minit terus jawab. Kejap saya nak bagi skema dekat Cikgu Fazil sekejap. Okay, dah siap? Dalam proses? Dalam proses. Okay, cepat fokus. Lepas tu share terus dekat Telegram kelas masing-masing. Nanti saya akan ambil contoh jawapan. Yang lain pun semua kena buat.
Iman? Iman? Ya, Iman, yo. Iman baru masuk. Iman sekarang ni kita berada pada ulang kaji bab 4, form 4. Kita dah habis jawab soalan objektif. Kejap saya share skema dalam grup Telegram Lepas Ya, tu sekarang ni kita berada pada soalan struktur nombor 1. Sila buat sekarang. Okay, dah ada yang hantar. Kejap saya check lagi. Tu fakta ni soalan fakta. Tak ada masalah yang ni. You boleh jawab terus je. Okay, B ni pun fakta juga. Yang C tu soalan hebat. Okay, Aiman dah siap. Kita cuba tengok yang Aiman punya. Okay, ni soalan hebat Okay. Okay, semua boleh nampak tak? Boleh. Nampak ke? Ke nak saya baca? Okay. Sekejap. Aiman, boleh tak Ya, kamu cikgu. hantar apa? Scan yang apa ni PDF tu. Okey, boleh. Hantar lengkap Anak-anak pelajar hantar complete ABC. ABC. A, B dan C. Boleh? Boleh. Semua terus. Okey. Semua terus. Guna ni. You hantar. Senang kita bincang terus. You hantar guna PDF scanner. Semua ada kan PDF scanner kan? Sebab semua hantar exam file pun ni guna PDF scanner kan? Hana, sekarang ni kita berada pada ulang kaji bab 1 form 4. Baik cikgu. Dekat soalan struktur kita dah habis soalan objektif. Masuk lambat. Kenapa lambat? Baru bangun Internet kat rumah saya problem. Cikgu. Baru repair tadi. Okay, Amirul Farhan tak masuk lagi, confirm. Danny Botek tak masuk lagi. Fakru Aimi pun tak masuk lagi. 3 orang kelas kamu tak masuk kan? Okay, yang kelas 504. Haziq dah masuk Haziq? Ya. Afiq Syami tak masuk lagi. Ifat tak masuk. Iman masuk dah.
Sulhi tak masuk, Syahrin tak masuk. Dah? Lamanya masa ambil. Kita ada bab 5 pula kejap lagi. Dah ke? Sikit lagi ke? Cepat. Afiq Syami kenapa masuk lambat? Tidur bangganya Tarik Sekarang go. ni kita berada pada soalan struktur bab 4. Buat sekarang soalan nombor 1. Saya dah share semua latihan ni dekat Telegram Boleh buka Telegram. Dah, seorang pun tak hantar ni. Dah buat ke tak ni? Buat cikgu, buat. Cepat. Yang dah siap soalan 1 boleh pergi kepada soalan 2 Cadangan jawapan dah ada dah. You nak buat ayat je. Dah? Dah ke?
Dah ke kelas? You kalau you tak buat sekarang pun, you kena hantar juga kat saya tau. Tugasan ni. Sebab tu kena wajib buat semua. Tak ada seorang pun lagi hantar ni. Okay, kita tengok soalan nombor 2 lah. Lama sangat masa you ambil. Okay, seorang hantar. Okay, nampak semua? Nampak. Kes Sarawak diserahkan kepada British kerana masalah keuangan. Satu markah kat sini. Okey, selain itu, Warner-Brooke tidak mempunyai anak lelaki. Dia semakin uzur. Okey, semakin tua atau uzur. Boleh duduk dekat markah, tua pun boleh, uzur pun boleh. So, 2 markah. Okay, faktor penentangan penyerahan Sarawak kepada British ialah bertentangan dengan perlembagaan. Okay, bertentangan dengan perlembagaan, bukan 41 tu. 1941, tulis lengkap. Okay, yang menyatakan Sarawak ni boleh, kalau dalam exam dia akan bagi markah tapi dia akan bulatkan. Berapa markah? B ni berapa markah? 2 markah juga ke kat sini B? Kelas? 4. 4. Okay. Selain itu wasiat wasiat. Okay. Tipu muslihat. Okay. Okay. Markah dia bertentangan, wasiat, tipu muslihat pemerintah sendiri, boleh lah. Mana tadi? Mana tadi kamu punya tadi? Okey. Pemerintahan sendiri, wasiat. Okey, 4 markah kat sini. Okey. C ni kebat Kebat ni 4 markah kat sini. Penentangan berlaku disebabkan oleh bertentangan dengan perlembagaan. Okey, menyatakan boleh mencapai kemerdekaan. Selain itu, ni kalau bentuk macam ni, dia hanya bagi apa kelas? Fakta dan huraian sahaja. Sedangkan kita nak jawab dalam bentuk secara holistik, dia nak fakta, huraian, contoh dan inference. Okay. Kalau dia menanda, guna skema secara holistik sepenuhnya mungkin berada pada aras 2 sahaja. Okay, markahnya hanya 2 sahaja, tak akan dapat 4. Okay. Okay, macam mana kita nak bagikan contoh? Bertentangan dengan perlembagaan 1921. Okay, jangan buat gini. Demikian. Dia kena ada perkataan dia. Cikgu Yusof dah ajar itu, dia ada perkataan dia yang menunjukkan anda daripada fakta hendak menjawab kepada huraian. Ingat tak Cikgu Yusof ajar? Demikian. Okey, perlembagaan tersebut membolehkan mencapai kemerdekaan. Okey, contoh. Okey, berkerajaan.
Sarawak ayat lengkap. Sarawak boleh berkerajaan sendiri. Okey. Huraiannya kita nak buat apa? Nak buat apa? Kesimpulannya, penyerahan Sarawak kepada British adalah, tadi dia guna perkataan bertentangan kan? Kita guna perkataan bercanggah boleh tak? Boleh. Okey. Bercanggah dengan perlembagaan yang dibuat oleh yang dibuat oleh Charles Wennebrooke. Okey. Ataupun kesimpulan oleh itu boleh guna perkataan. Boleh Sebab tu tak dapat 4 markah, so dapat 2. So markah yang dapat 8/10. Okey, Cikgu, boleh? Ya. nak tanya. Ya. Soalan kebat memang semua secara holistik ke macam mana? Kita kena prepare jawab secara holistik sebab kita tahu ada setengah-setengah skema tu dia akan pilih, lembaga akan pilih tahun tu dia nak kebat ni makin ikut rubrik sahaja. Dia tak terima dah secara holistik satu. So sebab tu kita prepare jawab secara secara holistik, secara untuk markah macam rubrik. Fakta huraian contoh. Boleh? Okey. Kita prepare lah. Okey, seterusnya kita tengok yang Aiman punya. 504 tak ada hantar? Baca cikgu on dulu. Okey, kita tengok yang Aiman punya. Okey, Sarawak diserahkan kepada British disebabkan oleh masalah waris tahta, 1 markah. Okey, Wennebrooke tidak ada anak lelaki untuk mewarisi. Okey, 1 markah. Selain itu disebabkan oleh desakan, 1 markah. Okey, mereka mendesak supaya memberikan Sarawak untuk meluaskan penguasaan British. So dia dapat markah kat sini maksimum. Maksimum berapa? 2 markah. Boleh? Boleh cikgu. Okey, 4/2 garis 2. Kita timba 2 lah. Okey. Antara faktor penentangan, okey bagus jawab macam ni Dia ada kepala ayatnya, ringkas sahaja. Macam ni lah saya nak untuk jawab struktur. Antara faktor penentangan kerana tindakan Wennebrooke bertentangan. Okey, 1 markah. Okey, bertentangan dinyatakan dalam prinsip ke-8. Okey, dia bagi lagi contoh iaitu pemerintahan sendiri, selain itu mengenepikan wasiat, okey, membuat keputusan tanpa berbincang dan menggunakan tipu muslihat. So dia dapat maksimum berapa ni? 4 markah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6/4 garis 4. Okey, faktor penentangan disebabkan oleh pemerintahan sendiri rakyat berdasarkan pemerintahan sendiri. Okey, prinsip ke-8 hal ini membolehkan Sarawak mencapai kemerdekaan, kesannya bebas. Okey, prinsip yang ke-8 ni kamu bagi contoh dia. Okey, nyatakan kat sini. Faktor penentangan disebabkan oleh keinginan pemerintah tempatan untuk berkerajaan sendiri. Okey, hal ini membolehkan Sarawak mencapai kemerdekaan bentuk pentadbiran. Contohnya, okey,
Asingkan ayat tu lah cikgu. Ya, contohnya kena ada Okey. perkataan yang kamu channelkan, yang kamu sebut menunjukkan kamu daripada fakta pergi kepada huraian, pergi kepada contoh dan pergi kepada inference. Baru dia cantik. Baru senang untuk pemeriksa. Contohnya, Aiman boleh bagi, contohnya perlembagaan 1941 dalam prinsip yang ke-8 memberi taraf berkerajaan sendiri. Boleh, Aiman? Okey, boleh. Okey. Ni boleh markah tapi takut risau pemeriksa tak jumpa. Okey, so markah 10/10. Boleh Okay, so tengok soalan nombor 2. Okay, nyatakan kandungan yang terdapat pada kertas putih 6274 berkaitan dengan undang-undang pengenalan Melayu Union di Tanah Melayu. Okay, apakah kandungan tersebut? Kandungannya ialah, kalau macam ni, you just jawab tak ya kepala ayat Okay, kandungannya tentang 1. Konsep persatuan, 2. Bentuk pentadbiran, 3. Jelaskan ciri-ciri Melayu Union. Yang ni tak ada masalah, antara cirinya adalah Hazikah, Kristina ni kamu kelas mana Hazikah? Hazikah, Kristina kamu kelas mana? Di kelas mana? Di kelas mana ni masuk sini ni? Dengar tak saya? Ya cikgu. Dengar. Tak tahu tu. Tak ada siapa dah Slide. sekarang. Okey, ciri-ciri mainnya yang salah fakta, tak ada masalah. So sekarang ni saya nak kamu fokus. Okey, saya nak kamu fokus buat soalan C kat saya. Soalan ni kamu boleh jawab kemudian. Soalan C. Okey, apakah Lepas tu akan hantar dekat berlaku? grup ke cikgu? Lepas tu hantar kat grup ke? Yes. Okey, sambil you buat, kita tengok satu lagi jawapan Siti Aisyah Hasnan. Cantik tulisan dia sebab dia guna iPad. Nampak tulisan dia? Nampak kelas? Nampak tak? Nampak. Nampak. Cantik kan? Dia bertulis terus sebab dia guna iPad. So moralnya belilah iPad. Okey, Sarawak diserahkan kepada Briti kerana masalah keuangan 1 markah. Hari ini terjadi. Sambil-sambil tu you buat soalan C nombor 2. Okey, disebabkan oleh akibat ladang getah nombor terjejas. Okey, selepas Perang Dunia Kedua. So 2 markah kat sini. Okey, faktor penentangan, antara faktornya ialah bertentangan dengan perlembagaan. Okey, prinsip ke-8. Okey, berkerajaan sendiri. Okey, penyatuan ini dapat dibimbing mentadbir. Selain itu, Jared T. McBrien juga menggunakan muslihat. So 4 markah. So kita tengok soalan kebat. Prinsip ini bertentangan perlembagaan. Perkara ini boleh menyebabkan mencapai kemerdekaan rakyat Sarawak tidak lagi ditindas.
Okey, yang ni bagi contoh Siti Aisyah, yang ni sebut contoh. Mencapai kemerdekaan, contohnya selepas mencapai kemerdekaan Sarawak tidak lagi ditindas oleh kuasa luar. Oleh demikian, Rakyat Sarawak menentang penyerahan kerana kepada British menyebabkan Sarawak menjadi tanah jajahan. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, so 4, 10. Ada lagi yang nak hantar? Okey, soalan pada pandangan anda, apakah berlaku jika Melayu Indian diteruskan? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab soalan ni? Faktanya kamu ambil apa? Kelas, faktanya kamu ambil apa? Negara akan terus dijajah. Okey, negara akan terus dijajah Selamat datang Botek, kita dah sejam dah kelas baru kamu masuk. Morning, baru bang tidur ya? Ya, Ha? baru bangun cikgu. Ni ke orang yang dapat A baru bang tidur. Okey, sekarang ni kita berada pada soalan 2, soalan struktur Botek. Kita dah habis dengan soalan objektif, kita dah habis dengan soalan struktur nombor 1, sekarang ni kita soalan struktur nombor 2. Okey, pada pandangan anda, apakah akan berlaku sekiranya Melayu Union diteruskan? Faktanya adalah negara terus dijajah. Sebab apa negara terus dijajah? Kerana Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. Okey, hal demikian. Ada perkataan Ada perkataan dia. Hal demikian kerana Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa. Contoh, Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam aspek apa? Hanya Agama Islam dan berkuasa. istiadat Melayu. Yes. Okay, very good. Okay, tulis. Okay, kesimpulannya apa dia? Kesannya tanah Melayu menjadi apa? Tanah jajahan. Menjadi tanah jajahan. Kekal menjadi tanah jajahan mahkota British. Saya cakap tadi jangan kamu ngamuk suruh mak kamu beli iPad. Pula saya gurau je. Nanti lepas kelas ni ngamuk suruh mak kamu beli iPad. Nanti semua mak kamu marah kat saya. Saya gurau je tau. Just kidding je. Baik Okey, cikgu. Mahal tu iPad you nak beli. 2,000 lebih satu. Okay, boleh kita pergi seterusnya sebelum yang ni tugasan kamu Yang ni dah ada, yang ni tak ada masalah. Ni soalan fakta, ni soalan fakta. Tengok soalan esei sekarang. Semua tengok slide sekarang. Soalan esei, soalan AB, soalan fakta, so soalan C ni. Nak jadikan 8 markah, you bagi 2, ambil 2 fakta. 2 fakta ni you kembangkan, ada huraian, ada contoh, ada inference Boleh 8 markah. Okay, ni tugasan anda. Yang ni tak ada masalah. AB fakta, dah ada jawapan C. Ni kebat Boleh? Boleh tak? Sebab saya nak pergi kepada Boleh bab. cikgu. Kita nak pergi kepada bab 5 dah ni. Okey, boleh. Okay, yang ni tugasan anda Ya. Okay. Yang lain okay? Okay. Okay.
Okey, kalau okey kita pergi kepada bab 5. Bab 5 kita belajar adalah tentang Persekutuan Tanah Melayu, iaitu satu pentadbiran yang menggantikan Melayan Union. Satu pentadbiran yang menggantikan Melayu Union. Selepas Melayu Union tidak mendapat persetujuan daripada orang Melayu, maka British telah menggubal pentadbiran baru yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, yang mana ciri-cirinya adalah hak istimewa orang Melayu dikembalikan. Lepas tu syarat kerakyatan diketatkan. Sebab itulah orang Melayu bersetuju dengan PTN 1948. Okey, soalan nombor 1, objektif. Botek, mu baru masuk jawab Botek. Nombor 1 apa jawapan dia? Botek. Apa jawapan dia nombor 1? Apakah tujuan jawatan kuasa tersebut ditubuhkan kan? Jawatan kuasa eksekutif. D. Okey, membincangkan asas perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, good. Nombor 2, Haziq 504. Haziq. Iman? Ada. Okey, Haziq. Cepat Haziq. Apa jawapan dia? Okey, gabungan Putera. Putera ni adalah, kena ingat Putera ini adalah parti radikal, Parti Melayu Radikal yang menentang PTM. AMCJA ni adalah dalam kalangan bukan Melayu yang menentang PTM. Okey, Putera mereka telah bergabung dengan AMCJA, All Malaya Council of Joint Action, menolak rangka PTS 1948 sebab apa? Jawatan kuasa kerja tidak diwakili oleh semua kaum. Okey, soalan nombor 3, Iman. Iman Haris bin M. Mustafa. Iman. Afiq Syahmi. Ya. Okey, nombor 3. Soalan nombor 3, Afiq. Apa jawapan dia? Baca, apakah faktor-faktor pembentukan PTM disebabkan oleh bantahan orang Melayu? Adakah faktor dia disebabkan oleh bantahan orang Melayu? Adakah faktor disebabkan oleh sokongan pentadbir British? Adakah faktor dia bantahan golongan imigran? Adakah faktor dia cadangan Pesuruhjaya Tinggi British? Kelas, apa jawapan dia kelas? Kelas. Betul lah. Saya saja dia. Sokongan pentadbir masuklah Edward Jen pun menyokong kan. Okey, dasar dekolonisasi dasar membebaskan tanah jajahan selaras dengan Piagam Atlantik Bagaimanakah British bertindak mematuhi piagam tersebut? Aisyah Hasnan? Saya cikgu. Apa jawapan dia nombor 4? Nah. Apa jawapan dia? Bagi kita nak rehat ni cepat. B. B Menamatkan gagasan Melayu Union. Okey, menamatkan gagasan Melayu Union, lepas tu memperkenalkan PTN 1948. Okey, nombor 5, Rajah 2 di bawah, bukan gambar, bukan Rajah, salah baca.
menunjukkan peranan Raja-Raja Melayu mengembalikan kedaulatan negara dengan pembentukan PTM. Apakah kepentingan mempertahankan kedaulatan negara? Amir Faris. Apa jawapan dia, Amir Faris? Amir Faris. Krik. Adam. Apa jawapan dia, Adam? Apa jawapan dia? Arfan Haziq. Apa jawapan dia, Arfan? B. Dikatakan apakah kepentingan mempertahankan adakah mempertahankan Ni, si. kepentingan mempertahankan tu untuk mengukuhkan ekonomi imigran? Takkan. Adakah untuk berbada rakyat? Betul. Adakah untuk kemerdekaan negara? Betul. Adakah untuk memastikan penguasaan orang Melayu? Tentu tak betul sebab negara kita berbilang kaum. C lah jawapan dia. Soalan nombor 6. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dimeterai secara rasmi. Apakah ciri-ciri PTN 98? Syabil. Nombor 6, Syabil. Tidur you all ni. Saya panggil tak respon? Ya, saya juga. Sebaik respon Syabil. 6 apa jawapan dia? Jawapannya B. Baca dulu ciri. Adakah betul ciri dia tu? Kelas apa jawapan dia? Adakah ciri dia gabungan 9 buah negeri Melayu? Betul kan? Adakah ciri dia bukan dia ketua Elis Sultan, dia ketua Elis apa? Pesuruhjaya Tinggi. Okey, Raut Undang-Undang perlu mendapat perkenan British tidak? Semestinya perlu mendapat perkenan daripada Raja Melayu Okey, dan keempat, jus soli ni betul lah untuk rakyat raja dan rakyat British. So jawapan dia B. Macam gitu jawab Syabil. Okey, nombor 7. Anis Arisha. Saya cikgu. Okey, cepat sikit. Kita nak rehat ni. D cikgu, D. Okey, yang manakah kenegaraan secara kuat kuasa undang-undang? Siapa? Kuat kuasa undang-undang. D? Nombor 1. Hebat D cikgu. Kelas apa jawapan dia? A. Rakyat raja, orang Melayu. Kuasa undang-undang ni orang Melayu. Orang Selatan ni permohonan. Nampak? Permohonan. Dia ada dua kan? Kuasa undang-undang dan permohonan. Dan satu lagi naturalisasi kan? Kan? Ni semua syarat-syarat permohonan ni BCD. Ni lah. Rakyat raja ni kuasa undang-undang. Faham Anis? Faham cikgu. Okey, nombor 8. Kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu terhadap orang Melayu. Apa kesan dia? Akil Azad. B, cikgu. Mewujudkan kerjasama bagus. Okey, dia dapat kedudukan istimewa orang Melayu telah diiktiraf ada orang Melayu. Ni lebih tepat lagi lah. Okay, B. Okay. Nombor 9, kalau dikata untuk tanah Melayu memang betul lah D, tapi dikata kepada orang Melayu, diiktiraf lah. Okay, nombor 9, Aisyah Katrina. A cikgu. Okay, kesannya adalah membawa kepada penubuhan Majlis Raja-Raja Melayu. Okay. Nombor 10, kepentingan PTM dalam pembinaan negara bangsa. Atira Aziz.
Atira Aziz. Tidur. Aina Hazari. Tidur. Naufal. Naufal Alimi. Ya, cikgu. Okey. Semua saya panggil tu semua tidur kawan kamu. Ha? Biar dia. Kepentingan PTM. Nombor 10. Ah, 3 dan 4 tu. 3 dengan 4. Betul lah. Hak mutlak sistem demokrasi berparlimen. Jawapannya D. Okey, kelas. Kita nanti balik sambung dengan soalan struktur. Masih lagi bab 5, tak sempat nak habis. Kita sambung soalan struktur. Soalan 1, soalan 2. Saya nak bincang hebat je sekejap lagi. Saya tak mau bincang dah yang ni sebab yang ni ada jawapan. Nanti you send kat saya, you send hebat je. Yang ni you boleh buat. Okey, nanti kita sambung dengan soalan struktur dan juga soalan esei bab 5. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh rehat dulu. Nanti masuk balik link yang sama pada pukul apa? 10. Okey, 10 pagi bukan 10.45 botek. Bukan 10.47 baru bangun tidur semua. 10 pagi. Sorry. Okey, selamat bersarapan. Sarapan dulu. Siapa yang nak solat duha dulu boleh solat duha. Setengah jam saya bagi masa kepada anda. Okey, boleh keluar dulu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Salam terima kasih cikgu. Terima kasih. Baik, cikgu. Baik.